Bahasa Melayu mempunyai keunikan dan kelebihannya tersendiri, khususnya dalam kalangan negara ASEAN. Selain daripada beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Selatan Thailand, Selatan Filipina, serta sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada masa ini, hanya 4 daripada 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara-acara rasmi di peringkat antarabangsa. Manakala 6 buah negara lagi menggunakan bahasa ibunda sendiri dalam urusan rasmi masing-masing dan perlu diterjemahkan. Saya berkeyakinan bahawa suatu hari nanti bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai salah satu bahasa rasmi ASEAN. Perkara ini mungkin boleh dibincangkan dalam pemimpin ASEAN pada masa hadapan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saya telah pun mula meminta Kementerian Luar Negara menyediakan nota percakapan serta dokumen yang berkaitan dalam bahasa Melayu untuk rujukan saya apabila mengadakan lawatan rasmi ke luar negara. Sebagai langkah awal dalam memertabatkan bahasa Melayu, saya sendiri telah menggunakan bahasa Melayu semasa lawatan rasmi saya ke Republik Indonesia yang sememangnya menggunakan bahasa Melayu, ke Brunei Darussalam, ke Kemboja, ke Thailand dan 2 hari lepas menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya sewaktu lawatan ke Vietnam. Kita tidak perlu merasa malu ataupun kekok untuk menggunakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Usaha memertabatkan bahasa Melayu ini selari dengan salah satu daripada bidang keutamaan kerangka dasar luar Malaysia yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada 7 Disember 2021, iaitu diplomasi kebudayaan yang turut merangkumi elemen mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Usaha ini akan diteruskan dalam mana-mana pertemuan, mesyuarat dan persidangan antarabangsa, sama ada dua hala atau pelbagai hala di dalam mahupun di luar negara mengikut kesesuaian. Seiring dengan usaha memertabatkan bahasa Melayu di persada antarabangsa, ingin saya maklumkan juga bahawa kerajaan akan meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1959 sebagai langkah memertabatkan bahasa Melayu sekaligus menjadikan ia sebagai bahasa ilmu. Pindahan ini akan membolehkan pihak DBP mengambil tindakan terhadap mana-mana perlanggaran bahasa Melayu di semua peringkat, sama ada daerah, negeri mahupun persekutuan. Saya dapati Akta DBP yang ada ketika ini tidak memberi kuasa kepada agensi kerajaan ini untuk menjalankan penguatkuasaan terhadap kesalahan bahasa. Seperti kita tahu, undang-undang kecil di majlis daerah misalnya tidak mampu untuk menguatkuasakan kesalahan penggunaan bahasa. Kalau kita lihat di setengah-setengah tempat, nama-nama taman dan sebagainya menunjukkan seolah-olah kita tidak berada di dalam negara kita, tetapi berada di luar negara. Dan majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya tidak mampu untuk menguatkuasakan supaya dipinda dan sebagainya nama-nama tersebut. Sebab itulah kita bercadang untuk memberikan kuasa kepada DBP di dalam menguatkuasakan perkara yang berkaitan dengan kesalahan dan pelanggaran dari segi nama dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Dari aspek pendidikan tinggi pula, Kementerian Pengajian Tinggi juga telah bersetuju supaya pelajar asing akan diwajibkan mempelajari bahasa Melayu apabila mereka mendaftar di universiti di negara ini. Secara tidak langsung, mereka akan membawa balik bahasa Melayu apabila pulang ke negara masing-masing setelah tamat pengajian.